Tak sangka, peribadi Nadir An-Nuri penuh dengan onak duri. Rupanya bukan calang-calang orang. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Kongsian peribadi Nadir An-Nuri, satu-satunya rakyat Malaysia di wilayah Palestin berkenaan kontroversi dengan Ustaz Abid Liu semalam. Menjawab pelbagai persoalan yang viral sejak menjelangnya sambutan Aidiladha 1442 Hijrah. Saya ingin terus memanaskan keadaan. Satu kisah menyedihkan tentang Nadir An-Nuri yang menjadi sebab perjuangannya sebagai aktivis kemanusiaan di sana. Tapi sebelum itu, mungkin tidak ramai mengenali siapa Muhammad Nadir An-Nuri Kamaruzzaman. Berusia 34 tahun, Nadir sebenarnya dilahirkan di Scotland ketika bapanya membuat PhD di sana. Bapa Nadir iaitu Profesor Dr. Kamaruzzaman Yusof merupakan seorang ahli akademik terkenal di UTM. Dia dibesarkan dengan asas pendidikan yang kuat di mana Nadir sendiri adalah bekas mahasiswa asasi sains UM, graduan ijazah sains marine UMS, diploma syariah dan bahasa Arab College Antarabangsa Damsyik dan ijazah sarjana muda syariah Universiti Islam Gaza. Sebagai orang terpelajar dan lahir dalam sebuah keluarga berada, secara zahirnya pasti kita menyangka untuk apalah dia bersusah payah tinggal di sana, apalagi berjuang sebagai satu-satunya warga Malaysia di Palestin sewaktu Perang Melanda. Bertubi-tubi pertanyaan demi pertanyaan bermain di fikiran. Nadir dengan tenang menjawab pertanyaan saya melalui kiriman voice note, termasuk kisah sedih menimpa isterinya, Rim Al-Minawi. Mengenang hari-hari di Gaza, kadang-kala saya pelik sendiri bagaimana ianya dilalui. Elektrik yang datang seadanya, sempadan yang dibuka mengikut selera, keluarga yang terpisah bertahun lamanya. Mungkin di dunia yang ini, untuk saya sudah ada suratan bahawa hidup saya untuk mengusap kepala anak yatim dan menyuap sang miskin untuk berkorban usia membebas Palestin. Dan bersedia pada bila-bila masa kalau ada ikhlas dan istiqamah, diseru Allah bertemunya dengan tangan ibu dan ayah dipimpin. Nadir An-Nuri. Saya rasa ini kali pertama saya bercerita kepada khalayak tentang satu pengalaman yang sangat menyedihkan saya. Sebagaimana yang kalian tahu, untuk masuk ke Gaza ini kita perlu melepasi sempadan Rafah. Ia terletak di antara bumi Gaza dan Mesir. Ia tidak selalu dibuka kerana dikawal dengan keizinan kerajaan Mesir dan Israel, kadang-kadang 3 bulan atau 4 bulan sekali. Jadi beberapa tahun lepas, saya bersama isteri dan anak sulung Naim telah bermusafir ke Malaysia. Sekembalinya dari tanah air dan dalam perjalanan untuk sampai ke Gaza semula di Mesir, keadaan di sepadan Rafah ini seolah-olah keadaan di padang mahsyar. Berkumpul ribuan penduduk yang cuba untuk masuk ke Gaza dari pintu sempadan ini dengan pengurusannya sangat-sangat buruk dan tidak sistematik. Masa ketika itu, isteri saya menunggu dalam keadaan sedang mengandung anak yang pertama sepatutnya. Sebabkan keadaan itu, pihak kerajaan Mesir rasa kesian dan dia tak dibenarkan masuk cara biasa, tapi dibuka sebuah pintu yang kecil. Itu pun selepas beberapa jam menunggu dalam keadaan yang penat dan terpaksa berdiri untuk dibenarkan masuk. Kami pun masuk melalui pintu bawah pagar itu, merangkak perlahan-lahan untuk sampai kepada isteri. Alhamdulillah, selepas penat yang begitu panjang, kami akhirnya dapat masuk ke Gaza semula. Tapi selepas 2 minggu, suatu hari isteri saya tiba-tiba meraung kesakitan diikuti pendarahan dan ketulang-ketulang janin yang hancur. Kami dapat tahu kami kehilangan anak yang pertama kerana kepenatan yang melampau dalam tempoh 2 minggu lepas. Tapi setepatnya ketika itu di sempadan itu. Itulah pengalaman peribadi yang sangat menyedihkan. Susah payah yang terpaksa kami tempuhi untuk masuk ke Gaza dalam keadaan yang sangat menyusahkan hingga anak yang dikandung pun terkorban. Banyak kerjasama terjalin bagi membangunkan semula negara yang menempatkan Masjid Al-Aqsa itu. Setiap sumbangan yang disalurkan ke Persatuan Cinta Gaza Malaysia akan diagih-agihkan kepada mangsa di Palestin secepat mungkin. Nadir sendiri yang menjadi wakil penyumbang dengan harapan dapat membantu mereka yang terjejas teruk di Gaza. Selepas perang, kita mahu memastikan bantuan penyediaan tempat tidur, sumber air, tandas, sementara tak sampai ke tahap pusat pelarian. Kita perlukan jumlah yang lebih besar selepas perang untuk pastikan rumah, hospital dan sekolah yang telah dibom dapat dibangunkan semula selepas perang. Nadir An-Nuri.
Kasih sayang terhadap isteri dan anak-anaknya di Palestin membuatkan semangat Nadir lebih berkobar-kobar ingin memberikan yang terbaik buat semua pihak. Semoga segala usaha Frontliner Bantuan Kemanusiaan Malaysia ini dipermudahkan serta mendapatkan pembalasan terindah daripada Allah Ta'ala.